Ini mantap punya. Saya angkat tangkap pula anjing tu. Dah buta. Mana? Perut naik lah. Lama tak ada. Gendut. Rambut. Tanya. Kalau lepas sekolah nak tak lah. Lagi 2 minggu tengoklah 25 bulan apa? Tempat tu tak masuk lah. Dengan setok lah. Tak boleh sambung. Apa? Dia dah buat. Dapat buat dah sebulan. Sebulan kamu. JKT senang tak? Memang kena sebulan. Kita lagi lagi. Lupa 2 tahun tak lewat. Sementara ni dia tak kerja dah lah. Cuma topi balik. Habis 2 tahun ni habis. Dah habis. Rasa lagi dia duduk rumah tu. Lepas tu dia tak boleh duduk dah. Itu mana? Tenang semua dia beli tu. Balik Sultan ni. Lepas tu apa laki dia kata nak posting dengan bulan. Dia tahu bodoh sangat. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak sembang-sembang pasal emas. Boleh tanya kalau ada soalan. Kalau yang ada soalan tu boleh terus bertanya. Kita saja sembang-sembang, nak tanya apa pun boleh, insya-Allah. Kalau yang boleh jawab, Kak Ina tolong jawab. Yang mana tak boleh jawab, kita postpone dulu. Okey. Kalau boleh nak share ke, nak tag kawan-kawan ke, silakan share, tag. Gitu. Okey, kita nak siapa yang ada pertanyaan tentang gap ke, tentang EPP ke, tentang full payment ke, tentang gold bar ke, tentang dinar ke, sila ajukan soalan anda. Kak Ina tolong jawab, InsyaAllah. Yang mana boleh jawab tu nah, yang mana tak boleh jawab tu kita tangguhkan dulu. Okey, masuk tag dulu kawan-kawan. Yang mana kok kita ada customer ke, kita ada prospek ke yang nak tahu tentang emas, boleh tag dulu depa. InsyaAllah Sat, kita tag, kita tengok. Kak Ina nak share Sat dulu. Okey, telefon. Okey, yang ni kita nak share dulu. Sekejap nah. Sekejap, Kak Ina share dulu. Sekejap lagi kita mula. Okey, yang mana ada soalan tu terus letakkan soalan anda. Hai semua. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua dah makan ke belum? Sekejap nak Mami nak share sikit Sat. Kejap Mami share kat sini. Hari ni Kak Ina makan bihun Singapura. Import daripada Singapura tu. Sekejap lah. Nak tanya tentang dealer ke? Boleh, insya-Allah Kak Ina akan jawab. Okey, settle dah habis. Okey. Kami boring lah Mami bila nak balik Penang. Mai lo kami sini ramai kat sini. Ada Sat Mami tunjuk siapa ada kat sini. Tu dia depa dak sembang-sembang kat tepi tu. Tapi tak apalah, sorry. Depa tu tak tutup aurat dengan sempurna. tak tunjuk lah. Tadi dengan nak tunjuk. Depa tak tutup aurat dengan sempurna, tak boleh nak tunjuk. Tapi ramai ada kat sini, semua berkampung kat sini. Kita ber-PKP sekali. Kesian kat hampa duduk kat KL. Dia kata dia boring duduk kat KL. Cuti kan hari ni, cuti tak boleh pergi keluar ke mana pula kan. Tak apa, mai tengok Mami, mai join Mami, mai kita sembang-sembang tentang emas. Okey, apa yang kita nak sembangkan? Okey, soalan yang paling banyak hari ni, okeylah, bukan paling banyak, yang selalu ditanya oleh customer, Kak Ina, Sat, kami nak beli ni, nak beli yang mana yang paling okey? Nak beli gold bar ke nak beli dinar? Berapa kali jawab pun macam tu lah juga. Okey, Sukiah,
Nak tanya tentang apa? Segram harga apa? Okey, kalau segram untuk hari ni nak untuk emas 999 harga dia 261 untuk gap nah. Untuk simpan melalui akaun gap harga dia 261. Okey, untuk gap. Dan kalau untuk barang kemas 916, barang kemas 916 nah. Barang kemas 916 242. Okey, 242. Untuk gap harga 261 hari ni nah. Okey, ada yang bertanya, okey, Mami ulang sekali lagi. Yang bertanya, Mami kami nak beli nak beli gold bar kan? Okey, ada yang tanya nak beli 50 gram. Tapi kat sini Mami tak ada 50 gram. Kak Ina tak ada 50 gram. So Kak Ina tunjuk yang 10 gram. Ada yang tanya Kak Ina nak beli yang 50 gram ataupun nak beli yang 10 dinar ni. Yang mana kita nak pilih? Okey, sebenarnya berapa kali dah terangkan. Dua-dua ni sama sahaja. Kedua-duanya adalah emas 999. Cuma yang berbeza dia, yang ni berbentuk 4 segi tepat dan yang ni berbentuk bulat, berbentuk shilling emas. Okey, spread tu apa sebenarnya? Okey, nanti Mami Kak Ina tolong jawab nah, spread tu apa? Okey, yang ni 10 gram, yang ni gold bar. Okey, yang ni dinar. Okey, yang ni gold bar, yang ni dinar. Jadi sama saja, kedua-duanya adalah 999. Yang berbeza dia adalah bentuk dia. Dan untuk gold bar ni dia punya berat adalah tepat. Okey, gold bar dia punya berat adalah tepat, iaitu dia akan letak gold bar ni dalam 1 gram, 10 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, lagi dia ada letak dia punya berat tu tepat. Jadi 100 gram dia macam itulah. Tapi untuk dinar ni semua dah tahu. 1 dinar, okey, mana 1 dinar? Okey, sekejap. 1 dinar bersamaan 4.25 gram. Turun dah. Betul Sukiat. Turun. Harga agak turun sikit. Okey, harga yang tertinggi pernah naik kepada 304. Okey, harga yang tertinggi naik kepada 304. Tapi hari ni harga dia hanya 261 sahaja. Okey, yang ni 1 dinar berbentuk bulat macam ni. Dan dia punya berat 1 dinar ni bersamaan 4.25 gram. Memang okey, ada yang tanya sebab apa pula dia 1 dinar ni bersamaan 4.25 gram. Okey, yang ni dibuat oleh pada zaman Rasulullah dulu, pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Okey, dia memang jadikan 1 dinar ni bersamaan 4.25 gram. Sebab apa dia jadikan 1 dinar ni bersamaan 4.25 gram? Okey, siapa yang boleh jawab sini? Kah sebab apa Sayyidina Abu Bakar? Siapa boleh jawab? Mami bagi hadiah. Kah siapa, ada tak yang boleh jawab? Sebab apa Sayyidina Abu Bakar, hadiah misteri lah. Sebab apa Sayyidina Abu Bakar menjadikan 1 dinar ni, okey, 1 dinar ni bersamaan dengan 4.25 gram. Ada tak yang boleh jawab? Silakan, Mami akan bagi hadiah misteri. Mesti ada sebab kan? Sebab dinar ni adalah mata wang di zaman Rasulullah lagi. Masa zaman Rasulullah kita tak ada lah duit cetak daripada kertas ni semua. Kan, yang tu kertas saja, tak ada apa-apa nilai pun. Tetapi emas ni, dinar ni, dia punya nilai terletak pada dinar ni sendiri. Okey, dinar ni sebab tu yang Rasulullah jadikan ini sebagai mata wang masa zaman dia lah. Okey, sebab senang untuk kiraan bayaran zakat. Pandailah Nur. Lah Nur, saat lagi WhatsApp dekat Mami. Boleh di 013 WhatsApp kat depan, Mami akan bagi hadiah misteri insya-Allah. Okey lah Nur, pemenang. Pemenang dia. Sebabnya dia jadikan 1 dinar bersamaan 4.25 gram sebab untuk memudahkan kiraan bayaran zakat. Tak sebab apa dia ni. Okey, kalau kata bayaran zakat dikira macam ni. Okey, 20 dinar, kalau kita simpan 20 dinar ni, selama setahun, kita kena bayar setengah dinar. Senang kan? Kita simpan 20 dinar selama setahun, kita keluarkan half dinar untuk zakat. Kita tak payah pening-pening nak kira berapa nak kena keluarkan ke apa, tak perlu. Maksud dia, kita dah beli 20 dinar, 2 keping dinar ni, ataupun kita beli 4 keping dinar. Okey, kita beli 4 keping dinar, ada 10 dinar, 4 keping dekat kita. Kita simpan selama setahun. Bila cukup setahun, kita tak payah buat pengiraan, kita ambilkan 1 dinar ni, kita boleh jual
dan kita bayarkan duit tu pada orang lain ataupun kita bagi dekat seorang. 1 dinar ni kita keluarkan untuk bayar zakat. Lano nanti WhatsApp dekat Maiminah, nanti Mami akan bagi tahu. Okey, terima kasih semua yang join juga yang dekat Telegram, dekat Titi ni. Thank you. Dan kalau boleh minta tolong share bagi siapa yang berminat dengan tentang ilmu emas, boleh join dan stay sampai last. Mana tahu Mami nak bagi hadiah misteri lagi last. Okey, dia pertanyakan yang pasal itu. Pasal yang pembelian ni, kita nak beli yang mana-mana pun tak kisahlah. Janji beli sebenarnya nah. Janji kita beli. Kita nak beli dinar pun boleh, nak beli gold bar pun boleh. Dan 1 dinar ni daripada zaman Rasulullah kita boleh beli seekor kambing. Okey, dari zaman Rasulullah 1 dinar ni kita boleh beli seekor kambing. Sampai ke hari ni tau. Hari ni pada 1400 berapa? Hari ni tahun Islam 1400 berapa? Mami pun tak ingat. Lah ni tahun Islam apa? 1400 berapa? Ampun tak tahu. Okey, sampai ke hari ni 1 dinar ni tetap boleh beli seekor kambing. Jadi sebenarnya emas ni adalah penyimpan nilai yang terbaik. Dia menyimpan nilai yang terbaik. Dan satu lagi, emas ni kekayaan dia terletak pada emas tu sendiri. Maksud dia punya nilai tu terletak pada emas ni sendiri. Kalau emas ni terbelah dua, kita jual separuh daripada emas ni, bermakna nilai dia separuh. Tapi kalau lah duit kita ambil duit RM50 ada tak? Duit kita koyak dua ya, 14.43. Okey, sekarang 14.42 dah. 14.42, 1 dinar ni tetap boleh beli seekor kambing. Nampak tak? Dia punya kuasa beli dia tahan zaman berzaman, dari dulu kini dan insya-Allah selamanya. Jadi kalau kita simpan duit dengan hari ni harga 1 dinar. Sat Mami tengok. Sat nah. Kita tengok harga 1 dinar berapa hari ni. Dia 1,100 lebih saja, Sat. Sat nah, mana pila pula. Boleh juga. Kalau train ada murid pernah ada lambat. Tapi tak bisa. Ni kemas kalau lama-lama. Okey, minta tolong kalau kata kita ada ni ke tag nama kawan-kawan kita yang boleh join dan dengar sekali. Okey, hari ni 1 dinar ni, okey nampak tak kecil saja dinar dia kan? Kecil saja. Berat dia 4.25 gram. 1 dinar ni berharga hari ni 1106. Sebab Sabtu dan Ahad harga tak berubah lah. 1106. Jadi kalau kata kita simpan hari ni 1 dinar ni 1106. Mungkin 5 tahun lagi harga dinar ni dah naik. Okey, harga dinar ni dah naik kepada mungkin dah 500, naik kepada 500 lagi ke, menjadikan 2000 lah contoh. 5 tahun lagi harga dia jadi 2000. Jadi nilai ni 1 dinar ni tetap, orang kata samalah, nilai dia tetap dalam situ, tapi duit kita yang semakin nilai dia semakin jatuh. Duit tu nilai dia yang semakin jatuh, tapi emas ni tetap sama. Lagi satu, dia punya emas ni nilai dia terletak pada emas tu sendiri. Contoh dinar ni terbelah dua, jadi nilai dia menjadi 2. Tapi kalau duit ni, duit RM50 ni, cuba hamba koyak. Boleh tak kita koyak? Sayang kan nak koyak. Kalau kata kita koyak, dia bernilai dia jatuh kepada kosong. Tapi emas terbelah 8 ke, terbelah 10 ke, dia tetap ada nilai dia. Masih tetap boleh jual. Tapi kalau duit tak boleh. Duit ni kalau koyak habis lah. Bukan kata koyak. Contoh kalau kata anak-anak kita kalau bahasa utara dia kata contiang. Kalau pi contiang tu makna tulis lukis ke apa. Kalau kata anak kita pi contiang dekat muka agung ni, habis duit ni dah tak bernilai kan. Dia tak sama dengan emas. Emas tu nilai dia terletak pada emas tu sendiri. Walau apa pun berlaku pada emas tu, dia tetap bernilai. Kalau emas yang hancur-hancur tu pun bernilai juga. Okey, sekejap. Apalah pula puan-puan.
Okey, Assalamualaikum Mami. Saya mula-mula beli 1 dinar. Ha, tengok tu Sazian mula-mula beli 1 dinar, harga dia 840 sahaja. Mami mula-mula beli dulu dalam tahun 2013 lah mula beli 1 dinar, nak ambil balik duit 50 hang. Okey. Masa mula-mula Mami beli 1 dinar ni, tahu tak harga berapa? Harga dalam 400 lebih sahaja. Masa mula-mula Mami beli 400 lebih. Tapi hari ni harga dia 1100. Dia biasa naik sampai 1200 lah, tapi dia dah agak turun sikit lah. Okey, tadi si Nur Hidayah bertanya. Ha, tu dia. Spread tu apa? Okey, spread tu adalah susut nilai. Okey. Susut nilai, susut. Okey, semua emas yang kita beli. Tak kisahlah. Okey, Mami cerita tentang susut nilai. Tak kisahlah kita beli barang kemas. Okey, tak kisahlah kita beli barang kemas ke, atau kita beli gold bar ke, kan, kita beli gold bar ke, kita beli dinar ke, semua ada susut nilai. Susut nilai ni dinamakan juga spread. Okey, spread. Apakah makna spread tu? Spread tu adalah perbezaan antara harga kita beli dan harga kita jual. Okey, perbezaan antara harga beli dan harga kita jual balik. Semua emas ada susut nilai. Sebab apa semua emas ada susut nilai? Okey, ataupun spread. Sebabnya spread ni lah yang memberi Waalaikumsalam Trihandoko. Thank you John. Hadir. Terima kasih Yazli. Okey, susut nilai ni ataupun spread ni lah yang memberi keuntungan kepada kedai-kedai emas atau syarikat emas. Okey, contoh kalaulah kata tak ada spread. Okey, tak ada apa spread, iaitu perbezaan antara harga beli harga jual. Katakanlah tak ada spread, bermakna kita beli hari ni. Okey, kita beli yang ni. Kita beli 10 gram hari ni, tiba-tiba besok harga naik tinggi. Kita akan jual tak? Kita akan jual kan? Kita akan jual. So kedai emas dan syarikat emas ni, apa yang dia dapat? Apa yang kedai emas dapat? Dia akan mengalami kerugian. Kalau tak ada susut nilai, semua kedai emas, semua syarikat emas akan bankrupt, akan tutup. Sebab semua beli, tunggu saja harga naik, jual balik. Depa kena bayar. So di mana depa nak dapat keuntungan ni? Kat mana depa nak dapat? Setuju tak? Setuju tak apa? Okey, dia tanda soalan pula, setuju tak apa? Tak ni. Sebab itulah bila kita beli emas, dia kena ada susut nilai. Macam tu juga kalau kata kita beli handphone. Contoh kita beli handphone. Kita beli hari ni, tiba-tiba seminggu kita nak pergi jual balik. Dia susut tak? Susut. Sama macam tu juga. Yang tu adalah keuntungan, susut nilai ni adalah keuntungan untuk kedai-kedai emas. Tapi handphone ni memang semakin susut. Tak sama dengan emas. Emas dia ada naik dan turun dia harga dia. Jadi dia cuma susut daripada harga semasa tu, bukan daripada harga kita beli. Contoh harga semasa dah naik RM500 per gram. Katalah harga semasa tu dah naik RM500 per gram. Jadi kita jual, dia akan susut daripada harga RM500 per gram tu 9%. Okey, macam public gold, dia ambil susut nilai daripada 6% ke 9% sahaja. Okey, dia tak ambil banyak. Jadi dia ambil 6% ke 9% sahaja. Jadi kalau kata kita nak beli emas, satu lagi, dah faham kan susut nilai? Satu lagi, susut nilai ni berbeza daripada kedai A, kedai B dan kedai C. Dia tak akan sama. Dia terpulang kepada kedai tu masing-masing nak bagi susut nilai yang macam mana. Jadi kalau kata kita nak beli emas, kita cari kedai yang bagi susut nilai yang agak nipis. Macam tu. Sebab okey, susut nilai iaitu spread di public gold hanya daripada 6% ke 9% sahaja untuk gold bar dan dinar. Untuk gold bar dan dinar 6% ke 9% sahaja. Dan untuk barang kemas, dia punya susut nilai daripada 10 ke 12%. Okey, 10 ke 12%. Ambil saat ni sekasut ni. Okey, daripada 10 ke 12% sahaja untuk barang kemas. Untuk gold bar ni daripada susut nilai dia antara 6 ke 9%. Jadi tak banyak. Jadi kalau katalah kita nak beli emas, kita nak cari, sebelum kita bermula dengan emas, kita kena ada beberapa faktor kita ambil berat lah. Iaitu kena tengok harga,
kena tengok susut nilai, kena tengok syarikat. Syarikat tu yang kita nak beli. Contoh kita nak beli daripada Public Gold. Cuba tengok dalam kita pergi kat Google, kita pergi check tengok dia ada tak dalam senarai Bank Negara punya blacklist tu. Check dulu. Kalau ada, jangan beli. Okey, kalau syarikat tu memang ada dalam blacklist senarai untuk blacklist, jangan beli. Sebab yang tu agak penting. Sebab kita tak nak kita ditipu. Satu lagi, untuk kita nak tahu yang syarikat tu bukan scammer ataupun bukan skim cepat mampus. Apa yang ni? Okey, beli emas, kita kena dapat emas. Okey, kita kena pastikan kita beli emas, ada emas tu. Walaupun kata kita beli melalui akaun simpanan emas, kan kita sebab Public Gold kan ada akaun simpanan emas, kita beli daripada akaun simpanan emas, kita kena pastikan yang daripada akaun simpanan emas tu dia wujud emas fizikal. Kalau kata tak ada emas fizikal, contoh paper gold kan, sebab bank ada banyak paper gold. Kena tahu lah, paper gold ni ikutkan syariah dia tak patuh syariah sebab dia tak ada fizikal. Jadi tolonglah kalau nak beli emas, jangan beli paper gold sebab paper gold tak patuh syariah. Okey, macam ni account gap dia memang emas dia wujud, memang ada, kita boleh keluarkan emas dia bila-bila masa. Okey, ada soalan lagi tak? Kalau ada soalan sila bertanya supaya senang Mami nak tahu, nak jawab apa ni, tolong tanya boleh tak? Okey Titi, thank you siapa yang join. Okey, kalau ada soalan lagi tanya, saat Mami tunggu. Ada soalan tak? Sementara tu Mami nak minum dulu. Kita minum dulu. Okey. Ada tak yang nak tanya apa-apa benda? Kalau tak tanya macam mana? Okey, soalan lagi. Ada juga banyak soalan yang selalu berulang-ulang tanya. Apa yang mana lebih baik untuk kita beli sebagai simpanan? Yang ni pun berapa kali dah terangkan tapi masih lagi orang bertanya. Yang mana lebih baik untuk dibeli sebagai simpanan? Mami makan dah ke? Mami makan hari ni Mami makan bihun Singapura, import daripada Singapura. Makan dah ke Linda? Terima kasih lo tanya Mami. Ustaz, dia ni ada soalan tak? Hai. Okey, sini kebanyakan hai bye saja. Okey, macam mana nak jana pendapatan dengan Public Gold? Okey, terima kasih Dini yang bertanya. Nak buat JIT. Okey, JIT. Assalamualaikum Mami Lila. Waalaikumsalam. Mami tak merelip dan tak merelap hari ni. Okey, macam mana nak jana pendapatan dengan Public Gold? Okey, ada soalan daripada Titi. Dia bertanya macam mana nak jana pendapatan melalui Public Gold. Okey, macam ni. Dah cerita panjang buat jana pendapatan ni. Okey, Mami pendekkan. Nak jana pendapatan kena jadi dealer. Okey, sebab wow hebatnya. Okey, kena jadi dealer, sama ada normal dealer ataupun priority dealer. Terpulang kat kita. Tapi seeloknya kalau kita ada peluang untuk jadi priority dealer, sebab sekarang ni ada offer yang sangat best, iaitu buat pembelian barang kemas RM5,000 sahaja. Beli barang kemas RM5,000, anda berpeluang untuk jadi priority dealer. Okey, untuk normal dealer kita akan dapat 1%. Okey, kita akan dapat 1%. Sikit ke banyak? Okey, 1% ni sikit ke banyak? Dulu Mami dengar 1% sikit banget kan. Normal dealer kita akan dapat 1%, memang sikit. Okey, untuk priority dealer kita akan dapat 1.5%. Okey, 1.5%. Jadi kita akan jadi normal dealer dulu dan priority dealer dulu. Kita bina rangkaian di bawah kita dulu. Okey, dan sebolehnya dah jadi priority dealer, kita buat bersungguh-sungguh cari yang direct berdaftar di bawah kita 300 orang. Cari orang yang berdaftar dengan kita 300 orang. Okey, 300 orang dan sales personal sales kita 300,000. Okey, cari yang direct di bawah kita berdaftar 300 orang dan buat sales selama setahun 300,000. So kita boleh upgrade kepada master dealer. Yang nak buat duit ni jadi master dealer lah yang sangat best, banyak duit.
Maksud dia sebab master dealer kita dapat 2%. Dan kita akan dapat lagi orang kata, sebab kalau kata kita dah jadi master dealer, kita dapat 2%. Bawa-bawa kita buat, kalau dia priority dealer, kita akan dapat 0.5%. Lepas tu dia bina grup dia. Daripada grup dia tu semua kita akan dapat 0.5%. Lepas tu kalau kata dealer, normal dealer, master dealer akan dapat 1%. Dia sendiri akan dapat 1%. Yang mana jadi master dealer, up dia, kita akan dapat 1%. Daripada grup dia tu semua kita akan dapat 1%. Jadi kita boleh menjana income walaupun dia punya insentif sikit. Tapi kalau orang beli 100 gram, orang beli 250 gram, sebab emas harga dia sangat tinggi. Jadi kalau orang beli 1 kilo, kita dah dapat berapa? Jadi kita bina rangkaian tu, kalau boleh biar 1000 orang di bawah kita tu, kalau seorang tu beli 1 gram pun dah cukup. Lepas tu dia adalah insentif yang lain untuk jadi master dealer. Tapi kalau kata nak bina income, betul-betul nak jana income, jadi normal dealer atau priority dealer dulu dan bina rangkaian kita yang direct. Daftar dengan kita, cari 300 orang dan kita buat sale 300,000, kita dapat akan menjana income dengan lebih banyak. Sampaikan ada yang bekerja accountant, engineer, banyak yang dah resign dan fokus sepenuh masa dengan public cool. InsyaAllah fokus untuk buat yang tu. Sebenarnya kita kena rajin, buat tanpa tapi, buat tanpa nanti, buat tanpa henti, buat sampai jadi, buat dengan hati. Kena buat betul-betul, baru insyaAllah kita boleh berjaya. Tips bagi kesedaran untuk simpan emas. Tips ni Isma Akila. Okey, tips untuk bagi kesedaran. Sebenarnya kita share ilmu saja, Isma. Kita share ilmu. Maksud dia share tanpa henti. Share tanpa nanti. Jangan suruh upline nak suruh share baru kita nak share. Okey, mentor kita kata buat baru nak buat. Kita kena buat atas kesedaran. Kalau cakap pasal ni Mami bersemangat berkubar-kubar. Sebenarnya kita kena buat. Kalau kita dah dealer, kita nak menjana passive income. Kita nak income tu. Jadi tolonglah buat sendiri. Kita yang ada big why. Kenapa kita nak kena buat? Buat tanpa orang suruh. Ni upline ketuk sekali baru nak buat. Hari ni posting, besok dah tak post. Hari ni buat live, 2 minggu tak buat live. Macam mana? Kita kena buat konsisten. Kita sampaikan ilmu. Okey, sebenarnya kita sampaikan ilmu. Kita mengajar orang buat kebaikan. Kita bukan mengajar orang habis duit. Kita tak ajak pun orang habis duit. Tapi kita mengajar orang buat kebaikan. Iaitu kita mengajar orang menyimpan. Yang tu adalah satu, kalau boleh, yang makna kita mengajak orang buat kebaikan, yang tu satu pahala juga untuk kita. Tapi yang tu pahala dosa tu atas Allah lah. Yang penting kita buat, kan? Kita buat, yang tu semua Allah yang buat pengiraan. Kita mengajak orang simpan duit. Kita bukan mengajak orang habis duit. Jadi seeloknya kita buatlah tanpa lah orang nak suruh baru kita nak buat. Kita duk nampak duit di depan ni baru kita nak share ilmu. Kita duk nampak berapa kita nak dapat baru kita nak pulun. Lepas tu satu lagi, buat dengan ikhlas, buat dengan seikhlas hati. Maksud dia kita ni sebagai normal dealer atau priority dealer, kita jangan jaga poket kita sebenarnya. Okey, kita kena jaga poket customer. Barulah customer tu membiak-biak. Jaga poket customer. Contoh, sebab ada juga jenis orang yang tanya, Kak Ina, saya ada ni duit dalam RM10,000. Saya ada RM10,000. Tapi duit RM10,000 ni saya nak pakai dalam jangka masa 3 bulan sebab saya nak kahwin. Okey, ada jenis kalau dealer yang jaga poket sendiri, dia kata tak apa, beli emas 10,000 tu. Sebenarnya kita tak boleh suruh dia beli emas. Kalau kata dia nak simpan dalam jangka masa 3 bulan, jangan suruh dia beli emas sebab harga emas tak menentu. Dalam jangka 3 bulan ni harga boleh jatuh. Kalau jatuh, duit 10,000 yang dia simpan untuk kahwin ni mungkin akan berkurangan. Dah tak cukup bajet. Kalau dalam masa 3 bulan dia kata dia nak simpan emas dalam harga 10,000 ni, tolong bagi tahu kat dia jangan. Tapi kalau dealer yang jaga poket dia sendiri, dia akan suruh beli. Okey, ada juga dealer yang bagi saranan. Okey, dealer yang jaga poket sendiri ni. Jadi sebenarnya kita nak jadi dealer, kita kena buat bersungguh. Kita kena bagi ilmu kepada customer kita dan insya-Allah customer tu akan faham lah benda-benda ni. Sebenarnya kita sampaikan ilmu dan dia boleh menjana income, passive income dalam jangka masa yang panjang. Kalau kita buat bersungguh, buat kerana Allah lah. Maksud dia kita mengajak orang buat kebaikan. Okey, ada juga yang apa nak cerita tadi dah lupa dah. Semangat berkubar-kubar nak cerita aku lupa.
Okey, yang dealer. Okey. Dealer yang mengajak customer dia beli emas dan pajak. Beli emas dan pajak. Beli emas dan pajak. Makna dia kalau kita beli emas pajak, beli emas pajak, kita beli emas pajak, yang tu bukan kita mengayakan poket kita. Janganlah jadi bodoh sangat macam tu. Sebab pajak tu dia kita kena bayar kita kena bayar duit upah simpan dia. Sebab ada dealer yang mengajak customer ni, okey beli emas kita pajak. Lepas tu dapat duit daripada pajakan tu beli lagi emas, pajak lagi. Dapat duit daripada situ beli emas dan pajak lagi. Yang tu untuk kayakan poket customer dealer. Yang nak terberak, yang nak pengsan, yang nak koma tu adalah kita. Sebab kita nak kena bayar upah simpan tu. Tahu tak upah simpan ni tu? Jadi orang kata pajak kan ni, bila kita nak pajak emas ni, jangan orang kata tak ada benda yang penting. Kita kena ada benda yang penting, betul-betul penting, baru kita pajak emas kita. Sebab pajakan ni kita kena bayar upah simpan. Kena ingat, kita tak nak emas yang kita pajak tu hangus. Dan kita tak nak kita hidup dalam keadaan duk fikir hutang. Berserabut tau kepala otak kalau ingat hutang. Jadi kalau betul-betul kita perlukan duit dan kita rasa kita mampu untuk keluarkan daripada pajakan tu, baru kita pajak. Kalau kita rasa kita tak mampu untuk nak tebus balik barang tu, bagi pendapat Mami lah, kita rasa memang kita tak mampu lah nak tebus balik, so seeloknya kita jual. Ataupun Mami bagi sikit tips lah. Okay, sedikit tips untuk pajakan. Okay, sebelum kita pajak, okay, kalau boleh yang jenis suka pajak-pajak ni, beli yang kecil-kecil. Beli yang kecil-kecil. Okey, ambil. Kalau boleh hampa ambil lah nota sikit bagi, sebab selalunya orang yang menulis ni dia lebih ingat apa. Walaupun dia tak baca balik buku tu, dia menulis, tapi dengan tulisan dia tu, dia menulis dalam satu buku, dia boleh ingat. Boleh orang kata ingatlah apa benda yang dia buat ni. Okey, contoh untuk pajakan, kalau siapa yang suka pajak ni memang beli emas untuk. Okey, kalau satu lagi pajakan ni, dia terbaik untuk orang yang nak buat modal pusingan dalam perniagaan. Yang tu Mami sarankan, silakan. Okey, yang nak buat modal pusingan dalam perniagaan, sebab kita tahu dia berniaga. Jadi bila dia berniaga, kita tahu dia akan ada untuk, orang kata ada duit untuk tebus balik. Sebab daripada keuntungan dia tu, dia boleh tebus balik. Untuk bisnes memang yes, boleh pajak, silakan pajak. Okey, Mami bagi tahu. Okey, beli yang kecil-kecil. Okey, dia punya tips untuk pajakan, untuk jadikan modal pusingan dalam perniagaan. Contoh perniagaan kecil lah, bukan perniagaan besar. Yang perniagaan online, yang meniaga laksa, yang meniaga yang sekarang tepi dalam tak boleh meniaga nasi lemak ke apa ni. Beli yang kecil-kecil, beli 10 gram, beli 1 dinar, belilah 10 gram berapa keping, contoh 10 keping. Lepas tu 1 dinar ni belilah 10 keping. So bila dia nak guna modal pusingan, dia boleh pajak satu. Ataupun dia boleh pajak, contoh dia nak guna duit dalam dalam 10,000. Contoh dalam 10,000 lah dia nak gunakan duit dalam 10,000, dia pajak yang 10 gram ni 5 keping. Okey, pajak yang 10 gram ni 5 keping. Bila dia pajak, okey, sebelum pajakan tu, okey, sebelum kita nak pajak tu, ambil handphone hampa ni macam ni, ambil handphone, screenshot dulu gambar tu. Screenshot dulu gambar tu. Gambar ni, gambar gold bar ni beserta dengan kad dia sebelum kita pajak. Lepas tu kita pergi pajak. Kalau boleh kita nak guna 10,000, kita pajaklah 5 keping. Bila kita pajak 5 keping, bila kita ada duit sikit, kita boleh tebus balik sekeping ni keluar. Lepas tu ada duit sikit, kita tebus balik sekeping ni keluar. Jadi upah simpan dia semakin berkurang berbanding kalau kata kita pajak yang 50 gram sekeping. Okey, kalau 50 gram sekeping, dia kita nak ambil tu dah membebankan. Upah simpan dia dah lah tinggi. Jadi kita akan beban. Okey, yang tadi Kak Ina kata snap gambar tu kan? Untuk apa? Okey, kita snap gambar dia untuk bila masa kita tak boleh nak tebus. Kita tak boleh nak tebus barang tu balik. Okey, contoh kita tebus, kita pajak 10 gram ni, kita tak boleh nak tebus. Memang kita tak berkemampuan nak tebus. Jadi kita boleh letakkan dalam FB. Okey, bagi sesiapa yang nak beli emas saya, saya nak jual emas saya sebab emas saya ni ada dalam Arahno. Jadi dealer-dealer yang terdekat ataupun orang-orang yang
Contoh macam Mami lah, yang terdekat, contoh orang yang depa pajak dekat Sungai Petani ke apa, so Mami boleh ikut dia, follow dia, pergi tebus balik. Mami beli yang ni daripada Arahno, so Mami tebus, maksudnya Mami pergi bayar dia punya duit di Arahno semua, ambil emas ni, yang selebihnya Mami bagi kat dia balik. So bermakna Mami beli daripada dia. Okey, Arahno pejabat pos. Boleh Arahno pejabat pos. Jadi kita dapat tak yang tu? Kalau dapat bubur love ke apa, boleh tak dapat yang tips Mami bagi tu? Kenapa kita kena tips Arahno tu? Kalau kata dapat ilmu daripada tips Arahno tu, boleh bubur love kan? Sat, Mami nak tengok. Boleh faham tak? Maksud Mami boleh faham tak daripada tips yang Mami bagi tu Arahno? Okey, Arahno pun kita kena pilih nah, sebab Arahno A dengan Arahno B bagi barang tak sama. Okey, bagi barang tak sama. Bagi pinjaman tak sama. Okey, terima kasih. Yang faham tu alhamdulillah. Seorang je faham. Ada lagi tak faham? Okey, ada lagi 2 orang faham. Ada lagi tak faham? Okey, Nik Rayu faham. Baru masuk. Okey, Dila tak apa. Mami cerita tentang Arahno tadi. Kita sembang-sembang santai sekejap tadi. Kalau ada soalan boleh bertanya, insya-Allah. Kalau kata ni Mami jawab. Okey, sini ada tak soalan lagi? Okey, Titi ni masuk keluar biasa. Okey, sebab Siti ni banyak anak-anak muda. Okey, alhamdulillah. Sekejap Mami minum dulu. Okey. Arahno tadi apa lagi? Kau ada soalan lagi kau nak tanya? Pasal Arahno. Okey, Arahno dah habis sayang. Nak buat GIT. Okey, Syed Kamal. Okey, GIT ni gold in transit. Baru kalau orang yang tak faham, gold in transit maksud dia kita dah beli emas kita 10 gram. Emas kita tak ada lagi, tak sempat lagi nak pergi ambil. So kita nak minta tolong branch tolong buatkan gold in transit ni. Syed Kamal, kita senang saja. Kita nak buat gold in transit, kita bagi tahu dekat staff. Bagi tahu dekat staff, kata saya nak buat gold in transit, bagi tahu kita punya CSO number. Lepas tu staff akan bagi satu link untuk kita masuk dan follow saja link tu. Okey, Syed Kamal senang saja buat GIT tu. Kena bagi tahu dekat staff kita nak buat GIT. Bagi tahu order number dan bagi tahu staff saya nak buat GIT, nak post, bagi alamat apa semua kita kena update dalam sistem. Dan dia akan bagi satu link untuk kita masuk dalam sistem tu. Okey, yang tu sahaja. Okey. Sini ada tanya sekejap nah. Saya ada 10 gram emas, okey, 999. Kalau saya nak jual balik okey tak? Dini ni hari tu pernah beli dengan Kak Ina ke? Kalau tak silap lah Dini. Nama Dini juga tapi tak tahulah Dini yang sama ke tak. Okey, kalau ada 10 gram nak jual balik boleh. Tapi sekarang masa yang tak sesuai. Kalau kita tak perlu sangat duit tu, duit yang kita nak jual emas 10 gram ni, kalau kita tak perlu sangat duit tu, kalau kita betul-betul memerlukan dalam masa sekarang, seeloknya jual lah, boleh lah nak jual. Tapi sekarang ni harga tengah rendah. Kalau boleh Dini tunggu sikit, tunggu bagi harga naik tinggi. Sebab harga tertinggi dia biasa naik kepada 304. Sekarang ni harga dia 261 sahaja. Kalau boleh, kalau tak terdesak sangat, kita tunggu dulu bagi harga naik tinggi sikit baru kita jual. Okey, boleh saja jual balik. Kalau kita ada 10 gram emas Public Gold, jual balik dekat Public Gold. Kalau kita beli emas Taifuk pula. Habib ke apa, jual balik dekat Habib. Tapi kalau kata nak jual dekat Public Gold pun, Public Gold sedia menerima. Sebab Public Gold tak ada cerewet banyak sangat. Emas tu terbelah 8 ke kemek ke patah ke apa, dia tetap akan terima. Walaupun emas-emas jenama yang lain. Okey. Tak sesuai jual. Okey. Memang kurang sesuai sekarang untuk jual. Saat sini ada soalan lagi tadi. Sekejap. Okey, nak jadi normal dealer. Okey, Dini nak jadi normal dealer. Oh, nak jadi normal dealer. Saya dah ada 10 gram emas 99. Kalau saya jual balik okey tak? Oh, sebab untuk nak grab jadi dealer. Okey, kalau kata nak grab jadi dealer. Okey, kita nak grab jadi dealer. Kita nak jual 10 gram ni dan nak beli balik untuk jadi dealer. Okey, Dini, kalau kata macam tu, Dini try dulu offer dekat kawan-kawan. Kok ada kawan-kawan yang nak beli 10 gram ni, ataupun kita
kita mampu untuk pajak, kita mampu untuk tebus balik, pajak dulu. Kan, kalau itu lepas tu kita ada modal, kita tebus balik lah. Kalau kita mampu untuk bayar balik, pastikan kita ada mampu untuk bayar balik. Okey, kita mampu untuk bayar balik, so kita tebus dulu, dan modal tu kita jadikan sebagai modal untuk buat bisnes. Boleh kita jadikan normal dealer, boleh, tak ada masalah. Kalau nak jual pun tak ada masalah, kita jual dulu 10 gram tu, dan duit tu selebihnya kita jadikan modal untuk buat bisnes lah. Maksudnya kita nak modal untuk bisnes, boleh, tak ada masalah, jual dulu. Sebab sekarang untuk normal dealer yang paling best sekali, kita beli barang kemas. Kita beli barang kemas dengan harga 3,000, kita boleh grab untuk jadi normal dealer, dan RM5,000 sahaja kita boleh jadi priority dealer. Jadi ambil peluang ni, sebab lagi satu, kita akan dapat diskaun 3,000, kita akan dapat diskaun 1%, dan kalau pembelian RM5,000 kita dapat diskaun 1.5%. Dan kita boleh jadi normal dealer atau priority dealer, tapi kena beli well card. Kak Ina selalu lupa lah nak ambil well card tu. Kita kena beli well card. Well card ni adalah kad dealer yang harga dia RM200, dan kita akan dapat 0.5 gram ada kat situ. Dan well card ni dia ada nama tertera kat situ. Dia ada status kita, priority dealer atau normal dealer, dan PG code kita. Okey. Sekejap Mami tanya. Ya. Okey, ini boleh saja jual balik dan beli balik untuk jadikan modal pusingan. Ustaz, Mami nak tengok sini. Ada tak JIT nak kena tengok balik live Mami? Tengok balik Mariani. Hari ni banyak info tentang Rahno. Banyak info yang Mami share tentang Rahno. Memang sekarang tak sesuai kes. Jual kat public go kena ke. Ya sayang, Nik Rahayu. Okey, emas ada dekat kita. Kalau kata contoh, kalau kita nak jual daripada account gap, okey, account gap tak apa, sebab account gap hanya melalui online sahaja. Kita boleh jual melalui online kalau account gap lah. Tapi kalau emas ni ada kat kita, fizikal ada kat kita, kita nak jual macam mana kalau kita tak pi? Okey, contoh macam ni lah, Mak Mi bagi tahu. Malam tiba-tiba pukul 3 pagi kita terkejut jaga. Kita buatlah tahajud. Lepas kita buat tahajud, kita tengok harga emas. Okey, dekat kita adalah 10 dinar ni, katalah contoh lah, dekat kita ada 10 dinar ni. Okey, kita buat tahajud. Lepas tu kita pergi tengok harga emas. Kita buka website harga emas. Tiba-tiba harga emas melambung naik. Sebab emas ni tak boleh dijangka. Boleh naik dalam satu malam, dia boleh naik sampai RM500 per gram pun boleh. Okey, contoh kita tengok harga, tiba-tiba dia naik, melambung, naik tinggi. So kita boleh lock untuk jual melalui dalam sistem dulu. Kita lock masa tu untuk jual. Bila kita lock dalam tu untuk kita nak jual, besok tu baru kita ambil kita punya 10 dinar ni, pergi hantar dekat branch. Besok tu baru kita ambil yang ni, boleh hantar dekat branch. Okey, boleh faham Nik Rahayu? Harap boleh faham lah kalau nak jual. Tapi kalau kata melalui account gap, kita tak payah pergi ke branch, kita boleh buat online. So dalam masa 24 jam duit kita akan di bank in ke dalam account kita. Sebab sebelum tu bila kita dah join public go, kita kena isi detail, nama, IC nombor, email, phone number apa semua. Lepas tu kita kena update profile dalam sistem, iaitu kita kena update IC kita dan update account statement. Banyak juga yang tanya kenapa kena update account statement ni. Sebab apa kena update account? Sebabnya untuk kegunaan kita masa kita nak jual nanti, memudahkan lah. Sebab kalau kita nak jual, okay, masa kita nak jual, dia kena bank in dalam akaun kita, akaun simpanan kita. So masa ni dia memerlukan akaun tu. Ataupun masa kita jadi dealer, akaun ni sangat penting sebab nak masuk insentif kita dalam akaun ni. Okay, beli barang kemas. Ya, beli barang kemas. Okay, untuk normal dealer atau priority dealer yang beli barang kemas RM3,000, RM3,000 boleh jadi normal dealer, dan RM5,000 boleh jadi priority dealer. Offer ni sampai 24 hari bulan sahaja. Okey, sampai 24 hari bulan sahaja. Dan satu lagi kelebihan kita beli ni, kita boleh buat ansuran 6 kali maksimum. Okey, nak jadi normal dealer ni. Okey, kita nak jadi normal dealer. Okey, kita tak ada modal sangat, tapi kita ada pendapatan yang kita dapat setiap bulan. Kita boleh grab untuk lock RM5,000 dengan pembelian barang kemas, dan kita buat ansuran sebanyak 6 kali.
Kalau kata contoh daripada Dini tanya tadi kan nak jual 10 dinar ni untuk Grab jadi dealer. Kalau kita tak jual 10 gram ni pun tak apa. Kita Grab yang angsuran. Sebab kita boleh buat angsuran 6 kali. Untuk nombor dealer 3,000 bagi 6. Jadi sebulan dalam RM500 sahaja. Bayar RM500. So dalam masa 6 bulan kita boleh jadi contoh untuk jadi dealer ni first payment, bayaran pertama bila kita buat angsuran 6 kali tu, bayaran pertama kita bayar dan kita beli wildcard, kita dah buat pembayaran. Masa tu kita dah jadi entitled sebagai dealer. Okey, sebagai normal dealer atau priority dealer. Boleh makan ke emas ni? Boleh makan. Okey, makna dia kita boleh makan, kita jual emas ni, makna dia kita dah jual emas ni dan selepas jual emas ni kita dapat duit, daripada duit kita boleh makan. Duit boleh makan ke? Ambil duit, hampa makan duit. Boleh tak? Okey, kat dalam ni dia tanya soalan. Boleh makan ke emas tu? Boleh makan. Duit boleh makan. Koyak duit, goreng dengan nasi makan. Nasi juga kena ada nasi. Duit boleh makan tak? Nak tanya Ustaz. Panglima kentang boy. Dia tanya soalan. Boleh makan ke emas tu? Sekurang-kurangnya emas ni. Okey, kenapa daripada duit dengan emas? Okey, emas tu kalau kata emas tu jatuh